Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Aizat bin Azhar, nombor metrik D2021109958. Dan tujuan saya buat video ini adalah untuk melengkapkan tugasan 2 bagi subjek BAH 3013, Pembiakan Tumbuhan dan Pengurusan Nursery. Jadi di video ini saya akan melakukan 3 jenis pembiakan tumbuhan, iaitu tut udara ataupun air layering, cantuman mata tunas ataupun budding, dan juga cantuman baji ataupun dikenali sebagai grafting. Berikut adalah bahan-bahan bagi ketiga-tiga jenis teknik pembiakan tumbuhan. Bahan yang pertama ialah pisau. Tugasnya adalah untuk memotong plastik tut dan juga untuk memotong bat dan kulit pokok. Yang kedua ialah gunting dahan ataupun branch cutter. Tugasnya untuk memotong dahan. Yang ketiga ialah penggalak akar ataupun rooting hormone. Untuk menggalakkan pembiakan akar digunakan semasa pembuatan pembiakan tut udara. Seterusnya, pita parafilm ataupun juga dikenali sebagai grafting tape diguna untuk membalut tunas dan dahan semasa proses cantuman tunas dan baji. Tali pengikat adalah untuk mengikat tut supaya ianya kukuh dan setempat. Wayar untuk mengikat media tut udara. Plastik lut sinar ataupun transparent plastik untuk membungkus media tanaman tut dan membalut sayun semasa cantuman baji. Bahan seterusnya ialah pembalut plastik ataupun plastik wrap, digunakan untuk melindungi media tanaman tut daripada kekeringan. Dan akhir sekali ialah media tanaman, digunakan sebagai media bagi tanaman tut. Teknik pembiakan tumbuhan, tut udara ataupun air layering. Pokok yang digunakan ialah pokok bonsai, nama saintifik Ficus retusa. Situasi ini apabila ibu saya inginkan anak pokok bonsai untuk ditanam di pasu, tetapi ingin mengekalkan ciri-ciri seperti pokok bonsai yang sudah dia miliki. Pertama sekali, kita perlu menyediakan media pembiakan tut. Media tanaman dimasukkan ke dalam bekas dan lembapkan dengan air yang bersih. Masukkan ke dalam plastik dan ikat dengan kemas dengan menggunakan dawai. Pastikan air sekata dan mencukupi di dalam media tanaman. Pasang tali dan ikat pada plastik dengan kuat. Di video ini, saya menggunakan kaedah ikatan jenis manuk. Selesai sudah menyediakan media tanaman tut udara. Jadi, kita ke langkah seterusnya. Pilih dahan yang sihat untuk membuat tut udara. Buang dahan-dahan kecil yang mengganggu aktiviti pembiakan tut dengan menggunakan gunting dahan. Gunakan pisau untuk melukakan kulit pokok. Potong diameter kulit batang pokok dengan ukuran panjang 2 inci ataupun lebih mudah dengan menggunakan 2 jari. Belah di tengah dan cungkil kulit pokok dengan teliti. Kemaskan dari sebarang lebihan kulit pokok. Sapukan penggalak akar pada diameter pokok. Sapukan di bahagian atas sahaja. Penggalak akar membantu dalam mempercepatkan pertumbuhan akar di batang pokok. Seterusnya, mengambil media tanaman dan potong pada plastik berkenaan. Media tanaman ini perlu menutupi keseluruhan luka pokok supaya pokok dapat menyerap nutrien yang diperlukan secara optimum. Ikat dengan menggunakan tali supaya ia tidak jatuh dan berkedudukan setempat. Dengan menggunakan pembalut plastik, balut media pembiakan tut dengan kemas. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan air di dalam media tanaman kekeringan. Kemaskan dengan menggunakan dawai. Dalam masa sebulan, kembali untuk membuka balutan, potong serta pindahkan kepada pasu yang sesuai. Kaedah tut udara ini sangat sesuai pada pokok bonsai kerana pokok ini tidak mudah untuk mengeluarkan akar jika dibuat kaedah cutting, iaitu potong dan terus tanam di tanah. Pokok baharu yang akan terhasil juga akan mempunyai kriteria seperti pokok ibunya. Kaedah ini juga sesuai digunakan bagi tumbuhan buahan. Sekiranya kawasan pokok tidak teduh dan terdedah pada cahaya matahari, media tut disarankan membalut dengan plastik hitam ataupun balutan aluminium foil. Ianya membantu dari terkena sinaran matahari secara terus. Teknik pembiakan tumbuhan yang kedua ialah cantuman tunas ataupun budding. Pokok yang digunakan ialah pokok durian, nama saintifik Durio zebertinus. Varieti yang digunakan bagi pokok tunas ialah Musang King dan bagi pokok penanti ialah D24. Situasi ini pula, ayah saya mempunyai anak pokok durian Musang King.
Akan tetapi, tanah pada pokok durian D24 lebih sihat. Untuk mengelakkan daripada risiko pokok musangkingnya tidak menjadi, dia mahu membuat kaedah cantuman mata tunas musangking pada pokok D24-nya. Pertama sekali, pergi ke pokok yang dikehendaki dan cari mata tunas yang sesuai pada dahan yang sihat. Lukakan 90 darjah ke dalam bagi luka di atas dan 40 darjah serong pada luka di bawah. Dianggarkan ukuran sepanjang 2 inci. Dari atas ke bawah, potong kulit batang pokok dengan berhati-hati supaya ianya tidak merosakkan tunas. Keluarkan tunas dengan berhati-hati. Seterusnya, dengan ukuran yang sama, potong kulit kayu pada pokok penanti pula. Cari kawasan batang pokok yang dianggap sesuai. Dengan segera, tampalkan tunas pada pokok penanti supaya batang pokok tidak kekeringan disebabkan udara luar. Ini dapat meningkatkan tahap kebolehjadian cantuman tunas. Balutkan tunas dengan menggunakan pita parafilm. Balut dengan kukuh dan pastikan balutan sedikit nipis pada bahagian tunasnya supaya tunas dapat membesar tanpa halangan yang terlalu kuat. Kaedah cantuman mata tunas ini sangat sesuai bagi pokok buahan secara komersial. Peladang mesti memahukan pokok yang lebat dengan buahan. Jadi daripada sebatang pokok, banyak tunas yang boleh dicantumkan dan boleh menghasilkan buah yang banyak serta berkualiti sama seperti pokok ibunya. Teknik pembiakan tumbuhan yang terakhir ialah cantuman baji ataupun grafting. Pokok yang digunakan ialah pokok bunga kertas, nama saintifik Bougainvillea spp. Varieti pokok penanti ialah bunga berwarna kuning dan varieti bagi pokok sayon ialah bunga berwarna merah. Situasi ini apabila saya hendak membeli anak pokok bunga kertas berwarna merah di nursery, tetapi nursery tersebut hanya ada pokok bunga kertas berwarna kuning. Saya telah membelinya dan akar serta pokoknya masih segar dan sihat. Kawan saya mempunyai pokok bunga kertas berwarna merah. Tanpa membazirkan pokok terdahulu, saya mengambil batang pokok pada kawan saya yang dianggap sebagai sayon untuk digunakan teknik cantuman baji pada pokok kertas saya. Yang pertama, potong dahan-dahan daripada pokok penanti supaya pokok dapat menumpukan pembesaran pada dahan utama. Potong juga dahan-dahan kecil di sayon. Buka pita parafilm pada batang sayon. Tujuan pita parafilm ini diletakkan adalah kerana untuk mengekalkan kelembapan kulit kayu. Hal ini kerana batang sayon itu diambil pada malam sebelumnya. Pada pokok penanti, batang yang dipilih perlu dibelah di tengah batang. Dianggarkan kedalamannya 1 cm. Potong dengan berbentuk V yang tajam pada hujung batang sayon pula. Cantumkan batang sayon pada pokok penanti dengan berhati-hati. Balutkan dengan pita parafilm dengan kemas. Masukkan plastik di bahagian atas dan ikat plastik pada batang pokok dengan menggunakan dawai. Plastik ini bertujuan untuk memastikan pokok tidak kekeringan dan kelembapan dapat dikekalkan. Kaedah cantuman baji bukan sahaja dapat menghasilkan varieti tanaman baharu pada batang pokok yang lama. Ia juga boleh mencampurkan varieti bunga sekiranya tunas di batang pokok asal membesar sama seperti tunas di batang pokok daripada sayon. Jadi, pokok bunga tersebut dapat menghasilkan kedua-dua bunga merah dan juga kuning pada pokok yang sama.